Terima kasih Datuk Speaker, dan hari ini 5 minit. Semalam saya tunggu 10 minit. Terima kasih banyak. Atas ruang untuk membolehkan saya juga membahaskan tentang rang undang-undang ini. Persatu, saya akui bahawa rang undang-undang ini penting. Bukan tidak berarti bahawa ianya perkara yang tidak perlu dilakukan. Kebaikan dia memang ada. Tapi dalam pada itu kita kena memahami dan menyedari bahawa tidak ada negara di dunia yang telah berupaya mengatasi masalah addiction di dunia ini. No countries in the world have been able to eradicate addictions in the world. You name it, whether it's smoking, whether it's drug addicts. But nevertheless, there must be law and all sort of steps to ensure supaya kita boleh kurangkan, ya, langkah-langkah drastik. Kalau kita nak hapuskan supply. Is market forces. Once you cut off the supply, there's no more cigarette in this country. Pihak KKM nak akan mengambil langkah untuk menghapuskan asap rokok di Malaysia. Tapi dalam pada itu juga, pihak KKM nak menggalakkan supaya medical marijuana sebagai satu raw material yang boleh mengeluarkan ubat di negara ini. Ketum di utara, saya baru balik daripada minggu lalu, daripada Perlis. Hak saya dipahamkan di negara jiran kita. Jual ketum macam jual sati saja. Dan di merata tempat, di utara tempat kampung. Ya, di utara tanam ketum merata tempat. What actions are we taking? Adakah ganja, marijuana, adakah ketum tak sebahaya seperti asap rokok? Kita kena lihat. We must be consistent into policy that we formulate in this country. Satu nak guna bahasa Inggeris, satu nak guna Inggeris. Bahasa Melayu. Cakap Inggeris, lain cakap Melayu. We have benefited the use of English in this country. Tapi takkan kita nak melihat langkah-langkah dasar di negara ini. Perlu kita lihat bagaimana untuk mengatasi masalah yang berdepan dengan generasi. Bayangkan, ganja dada itu boleh menghakis generasi yang ada di negara ini. Dan saya tidak nafikan, saya bukan penagih rokok. Tak ada pun adik-beradik saya sebutkan semalam, ya, untuk terlibat dalam keadaan ini. Tapi dalam pada itu, apa yang kita nak hentikan ialah untuk supaya gradual step to be taken. Rang undang-undang ada. Tapi bila saya melihat dari segi rang undang-undang yang ada pada hari ini, saya nak spesifik, nak masa tak mengizinkan. Perkara 3, kaedah pendaftaran dan cara pendaftaran, bab 1. Dalam rang undang-undang ini, itu yang saya minta masa sedikit. Alhamdulillah saya dipahamkan dia masuk dalam jawatan kuasa yang ada. Kerana ini penting kepada kita halusi. Rang undang-undang, it must be done right, with the right kind of policy prescription yang ada untuk melaksanakan supaya perjalanan rang undang-undang ini is enforceable. Kita buat undang-undang, what will happen to enforcement? Ada undang-undang. Tapi masalahnya, bila saya lihat dari segi artikel perkara 3, perkara 9, perkara 25, perkara 33, perkara 34, pendaftaran, macam mana kita nak daftar? Takkan kita nak gunakan MySejahtera lagi? Sistem yang kita gunakan untuk COVID, lepas itu rokok pula, ya. Cara kaedah macam mana kita nak laksanakan? Ini perlu dihalusi. Promosi dalam perkara 3-1 dikatakan tak boleh ada promosi untuk tajaan. Ya, promosi kalau sekiranya tak ada tajaan, tapi kita nak halusi pemikiran masyarakat yang terlibat, bukan hanya ibu bapa. You ask the doctor, you ask the parent, 100% they will support. But penggubah undang-undang, what is in their mind? Enforcement undang-undang yang ada, adakah dia boleh kita kuat-kuasakan? Dan saya melihat perkara 9 ini perlu dihalusi dengan secara mendalam, yang berhormat Menteri. Perkara 25, kuasa yang ada, termasuk perkara 33, pengedaran, dia menggeledah, menyita tanpa warrant. Rang undang-undang ni jauh kuasa yang diberikan kepada pegawai yang ada, termasuk Menteri. It's a very powerful instrument. Menteri untuk menggunakannya, pegawai yang menggunakannya tanpa warrant. Seakan-akan kalau kita tak halusi perkara seumpama ini, ia akan menjadi satu perkara yang boleh keadaan mungkin tidak ada kestabilan dari segi pelaksanaan undang-undang, termasuk dari segi perkara 34, akses kepada maklumat. Officer can take all the computer and access to it. Berbagai maklumat yang ada di dalam komputer itu. Tak ada warrant dia. Dia boleh ambil handset kita, komputer kita dengan siasat secara mendalam. Kandungan yang apa dalam itu. Jadi saya, Datuk Speaker, oleh kena masa ni sebenarnya tak mengizinkan untuk kita nak suarakan. Semalam ada seperkara 17. Semalam kita dimaklumkan bahawa kerajaan bersetuju untuk meminda perkara 17.
Dan juga daripada itu denda. Denda semalam daripada 5,000 boleh diturunkan kepada 500. Kaedah apa yang kita gunakan? This is not, we are saying that not punitive. Tapi bagaimana daripada 5,000, formula apa yang digunakan oleh pihak kementerian untuk mengambil langkah-langkah seperti denda yang dikenakan semudah, tak sampai satu hari. 5,000, you can reduce to 500. Saya banyak persoalan sebenarnya saya nak bangkitkan, tapi masa tak mengizinkan. Terima kasih banyak. Saya kena patuh, kena yang lain nak berucap. Dan bukan masalah yang saya katakan, bukan saya bantah, tapi perlu menghalasi undang-undang ini. Terima kasih banyak.